Assalamualaikum, bertemu kembali dalam rentasan berita bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama edisi 722. Kunjungan Fazil Noh dengan Hadi Awang berbeza. UMNO BN enggan berkorban untuk PM. Pemuda Amanah cadang guna logo warisan. Perstrukturan tabung haji dapat anugerah antarabangsa. Salam sejahtera. Menteri Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan menyamakan kunjungan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang ke kediaman Datuk Seri Najib Razak dengan tindakan Allahyarham Datuk Fazil Noh menziarahi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hadi Awang mengunjungi Najib pada malam sejurus selepas bekas Presiden UMNO itu disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, sementara Fazil Noh melawat Anwar selepas beliau dipecat daripada UMNO. Taqiyuddin berkata ketika Anwar Ibrahim dikenakan tindakan oleh partinya, Fazil Noh telah menziarahi beliau. Taqiyuddin berkata demikian semasa menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Warisan Batu Sapi Liu Vukiong di Dewan Rakyat. Untuk makluman Yang Berhormat Batu Sapi dan juga ahli-ahli Yang Berhormat, amalan sebegini bukanlah satu perkara yang luar biasa. Pada satu masa dulu, semasa Port Dickson telah dikenakan tindakan oleh parti dia dan juga oleh mahkamah, Presiden PAS pada masa itu telah berkunjung menziarahi Port Dickson. Anwar Ibrahim ketika itu menyandang jawatan Timbalan Perdana Menteri, dipecat oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1998 kerana alasan sehingga kini masih menjadi persoalan. Anak Datuk Fazil Noh, Muhammad Faiz Fazil, menggesa Setiausaha Agung PAS itu menarik balik kenyataan bahawa kunjungan pimpinan PAS ke rumah Datuk Seri Najib Razak sejurus selepas beliau didapati bersalah sama dengan kunjungan bapanya ke rumah Anwar Ibrahim dahulu. Faiz Fazil berkata kunjungan almarhum Fazil Noh ke rumah Anwar Ibrahim sebab beliau dizalimi dan bukannya dihukum penjara curi duit rakyat. Sila Datuk Taqiyuddin Hassan tarik balik kenyataan ini dan jangan menyesatkan orang ramai dengan bergantung kepada tauladan yang sudah meninggal dunia, sedangkan anda dan PAS menyimpang daripada perjuangan beliau, tegasnya. Seperti yang diketahui umum pada 28 Julai lalu, Mahkamah Tinggi mendapati Najib Razak bersalah terhadap semua tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram dana RM42 juta SRC International Sdn Bhd yang dihadapinya. Najib Razak dijatuhi hukuman penjara 72 tahun dan denda sebanyak RM210 juta. Beliau hanya perlu menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas hukuman itu dijalankan serentak. Namun pada lewat malam hari berkenaan, pimpinan PAS dengan diketuai Hadi Awang mengunjungi Najib di rumah beliau. Selain Taqiyuddin, turut serta termasuk Timbalan Presiden Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dan Ahli Jawatan Kuasa Pusat Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali. Mengulas mengenai kunjungan tersebut dalam satu hantaran di Facebook, Najib berkata, sahabat sejati bukan sahaja mereka yang bersama ketika susah atau senang, tetapi juga mereka yang sentiasa mendoakan kita. Begitu jauhnya PAS menyimpang, bukan hanya dari perjuangan yang direntas oleh Fazil Noh, iaitu menentang kezaliman UMNO Barisan Nasional, tetapi perbuatan mereka seolah-olah memperenting tuduhan kleptokrasi akibat skandal 1MDB yang heboh satu dunia. Adalah amat tidak munasabah dan kelakar jika skandal 1MDB itu mahu dipisahkan daripada Najib Razak yang ketika memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB dan Penasihat Emeritus SRC International. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali juga tidak percaya Najib tidak bersalah. Ini kerana Muhammad Nazlan mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pasukan pendakwaan bagi tuduhan berkenaan. Hakim membuat keputusan berdasarkan ilmu dan fakta, bukan politik, kerana beliau seorang yang pakar dalam bidangnya.
Tetapi tiba-tiba PAS mengambil langkah politik songsang bersolidariti dengan orang yang sudah didapati bersalah oleh pihak mahkamah. Apa tauladan yang ingin PAS sampaikan kepada pengikutnya selain jalan songsang berselingkuh dengan kleptokrasi? Taqiyuddin menghina Fazil Nur, kata Faiz. Apa sangatlah bagi pimpinan PAS untuk menghina almarhum Ustaz Fazil Nur? Sedangkan agama pun mereka tunggang demi kepentingan diri. Dalam rencana yang panjang lebar pada 14 Jun lalu, Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Wan Saiful Wan Jan percaya Perikatan Nasional boleh jadi lebih baik daripada Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional. Menurut beliau, Perikatan Nasional mengembalikan kedudukan politik Melayu sebagai teraju sambil memastikan kebajikan semua bangsa terjamin. Semasa era Pakatan Harapan dahulu, mereka mengetepikan sentimen orang Melayu sehingga wujud ketidakstabilan. Berkali-kali saya sebutkan kepada pemimpin tertinggi Pakatan Harapan bahawa orang Melayu amat bimbang mengenai kedudukan mereka di bawah Pakatan Harapan. Malahan orang Melayu memang tidak menyokong Pakatan Harapan pun dalam pilihan raya umum ke-14 dakwanya. Menurut beliau, kajian mendapati hanya 25% orang Melayu mengundi Pakatan Harapan, tetapi 95% pengundi Cina dan 75% pengundi India menyokong Pakatan Harapan. Benar, kita impikan suatu hari nanti isu-isu bangsa dan agama ini tidak lagi menjadi asbab perpecahan dalam kalangan rakyat. Tetapi usaha itu mengambil masa dan memerlukan kesungguhan yang berterusan. Sekarang kita belum di tahap itu lagi dan kita mesti menerima realiti, bukan dipandu idealisme sahaja, ujarnya. Kata Wan Saiful, melalui Perikatan Nasional, parti-parti besar Melayu telah bergabung dan kembali menjadi teraju. Menurut beliau, Perikatan Nasional boleh lebih stabil kerana tidak wujud perebutan jawatan Perdana Menteri seperti yang berlaku antara Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar. Secara tersirat, Wan Saiful mendakwa Pakatan Harapan dikuasai DAP. Kata Wan Saiful, ada 12 parti yang telah menyatakan persetujuan membentuk Perikatan Nasional. Hakikatnya, UMNO akan perlu banyak berkorban jika Perikatan Nasional diteruskan. Ini kerana dalam Barisan Nasional, mereka adalah parti dominan. Tetapi dalam Perikatan Nasional, mereka akan hilang status dominan itu. Sudah pasti ada pemimpin UMNO yang risau, ujarnya. Tulisan Wan Saiful ada yang mungkin benar dan ada yang hanya impian. Politik bukan hanya dipandu oleh idealisme tetapi harus mempertimbangkan unsur sentimen. Ini benar. Pakatan Harapan ternyata gagal dalam ujian besar ini kerana menghadapi masalah komunikasi yang tidak sampai kepada rakyat. Lebih-lebih komunikasi berhubung soal agama. Wan Saiful tidak mengulas mengenai betapa besarnya peranan PAS yang mengkucak-kacirkan Pakatan Harapan dengan tobahan dan fitnah yang bertali arus. Dua individu yang sering menerima fitnah itu ialah Menteri Agama, Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dan Setiausaha DAP Lim Guan Eng. Inilah pengalaman dan pengajaran yang wajar diperhalusi oleh pimpinan Pakatan Harapan. Pada masa yang sama, pengorbanan yang diminta daripada UMNO Barisan Nasional akan hanya menjadi impian. UMNO tidak akan mahu didominasi oleh Bersatu. Kenyataan pengerusi UMNO Sabah, Datuk Bung Mukhtaradin, yang mengumumkan Barisan Nasional dan sekutunya akan bertanding ke semua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri di pilihan raya negeri Sabah membuktikan gabungan itu tidak rela berkorban untuk Perikatan Nasional. Sementara itu, kenyataan pengerusi Bersatu Sabah Datuk Seri Haji Jinor yang mahu bertanding 45 kerusi Dewan Undangan Negeri diperlekeh oleh Ketua Penerangan UMNO Syahri Sufian Hamdan dengan berkata, jangan bermimpi. Malah Syahri memberi amaran kepada Bersatu Sabah jika hendak bersahabat dengan UMNO, buat cara bersahabat. Malah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sekali lagi menjelaskan, UMNO tidak akan menyertai Perikatan Nasional. Setelah dipangkal oleh UMNO, nampaknya Bersatu yang terkorban. Parti Bersatu Sabah PBS mengumumkan akan bertanding 30 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Timbalan Presiden PBS Datuk Seri Radin Maleh berkata, parti itu dalam proses memuktamadkan senarai akhir calon yang terdiri daripada beberapa muka baharu dan calon wanita. Menurut beliau, analisis kekuatan dan sokongan parti itu di semua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri menunjukkan bahawa PBS berpotensi untuk memenangi 30 kerusi yang dikenal pasti.
Kami hanya merancang untuk bertanding 30 kerusi kerana kami mahu bersikap wajar, realistik dan praktikal, katanya dalam satu kenyataan yang dipertik bernama. Katanya PBS akan menggunakan bendera sendiri, simbol berjabat tangan setelah 16 tahun. Sebagai parti berbilang kaum, PBS mampu memenangi kerusi yang ditandinginya baik di kawasan Kadazan Dusun, Murud, Rungus, KDMR, Bumi Putra Muslim dan majoriti Cina. Sementara di kawasan di mana PBS tidak bertanding, kami akan menyokong calon dari parti sehaluan yang mempunyai objektif yang sama untuk mengalahkan kerajaan pimpinan warisan, tegasnya. Terdahulu kenyataan pengerusi UMNO Sabah Dato' Bung Mukhtaradin mengumumkan Barisan Nasional dan sekutunya akan bertanding ke semua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri. Sementara itu, pengerusi Bersatu Sabah Datuk Seri Haji Jinor pula mahu bertanding 45 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dalam pada itu, Pesuruhjaya PAS Sabah Muhammad Aminuddin Aling berkata, PAS sudah mengenal pasti kerusi-kerusi yang berpotensi untuk ditandingi dalam pilihan raya negeri Sabah itu. Katanya PAS Sabah mengambil pendekatan mesra dengan semua rakan politik khususnya di Sabah dan perkara yang paling utama adalah mendapat kemenangan dalam PRN akan datang. Kami akan terus buktikan semangat setiakawan seperti yang telah dibuktikan dalam pilihan raya Parlimen Kimanis sehingga berjaya mencapai kemenangan, ujarnya dalam kenyataan di Harakah Daily. Untuk rekod, ketika pilihan raya umum ke-14, PAS bertanding di Sabah 26 kerusi, iaitu 8 kerusi Parlimen dan 18 Dewan Undangan Negeri. Semua calon PAS yang bertanding di DUN dan Parlimen mengalami kekalahan teruk sehingga hilang deposit. Kalau kita campur kerusi yang ingin ditandingi PBS 30, campur Bersatu 45, kita sudah dapat 75 kerusi. Melebihi bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah iaitu 73. Justru kerusi mana UMNO mahu bertanding? PAS pula di mana parti itu mahu menonjolkan karisma calon-calon mereka. Nampaknya, Dewan Undangan Negeri di Sabah perlu ditambah jika begini nafsu setiap parti di negeri berkenaan. Sikap mereka berbeza dengan pemikiran Pemuda Amanah Nasional. Pengarah Komunikasi Pemuda Amanah Nasional Khairuddin Daud mencadangkan Pakatan Harapan dan Warisan menggunakan satu logo iaitu Warisan sebagai lambang kesatuan rakyat Sabah. Penggunaan logo Warisan adalah sebagai menunjukkan kesatuan dan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Parti Warisan Sabah dalam pilihan raya negeri Sabah. Meskipun diugut, ditekan dan cuba dibeli oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional daripada Persekutuan, Ahli Dewan Undangan Negeri daripada Warisan tetap bertahan mempertahankan mandat rakyat sehingga Dewan Undangan Negeri dibubarkan, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, rata-rata rakyat Sabah khususnya anak muda menolak pemimpin-pemimpin yang disifatkan katak dalam pilihan raya negeri Sabah berikutan kekecewaan rakyat terhadap sikap pemimpin politik yang mementingkan periuk nasi sendiri. Justru itu, Pemuda Amanah Nasional mencadangkan parti-parti dalam Pakatan Harapan serta UBKO menggunakan hanya satu logo iaitu logo Warisan sebagai tanda solidariti kita mempertahankan mandat rakyat pada PRU 14 dan menolak pemimpin-pemimpin politik yang tidak berprinsip, tegasnya. Cadangan Pemuda Amanah ini bercanggah dengan pendirian parti-parti penyokong Perikatan Nasional yang cenderung menggunakan logo sendiri. Maka ia wajar dipertimbangkan memandangkan sentimen rakyat Sabah yang nampaknya kurang gemar parti dari Semenanjung seperti UMNO, Bersatu dan PAS. Sebuah laman web yang membicarakan tentang dunia pelaburan dan keuangan iaitu theasset.com tampil menamakan proses penstrukturan tabung haji sebagai satu proses penstrukturan terbaik. Proses penstrukturan yang berjumlah 27.56 bilion ringgit melalui sukuk murabahah dengan urus harta jamaah sedia berhad UJSB mendapat pengiktirafan oleh Islamic Finance Award 2020 iaitu Anugerah Keuangan Islam Aset AAA 2020. Anugerah yang disampaikan mengikut turutan negara itu boleh dirujuk melalui pautan laman web tersebut. Laman web berkenaan menyatakan urus harta jemaah 27.56 bilion ringgit murabahah sukuk Ketua Penasihat dan Pengatur Utama Bank Islam. Menurut anugerah AAA itu, urus niaga tersebut melambangkan penstrukturan semula lembaga tabung haji sebagai peranan penting yang menggerakkan fungsi tabung haji dalam membantu jemaah menunaikan haji yang merupakan salah satu daripada rukun Islam.
Isu perstrukturan tabung haji dipertikaikan oleh beberapa pemimpin Kerajaan Perikatan Nasional, kononnya merugikan tabung haji. Bagaimanapun, bekas Menteri Agama Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal pula mempertahankan proses perstrukturan tersebut dan menganggap keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan profesional pihak pengurusan tabung haji yang dilantik di era Kerajaan Pakatan Harapan. Proses perstrukturan itu terpaksa dilaksanakan demi menyelamatkan kedudukan akaun tabung haji setelah jumlah liabilitinya melebihi jumlah aset yang tidak memungkinkan badan tersebut mampu membayar hibah tahunan kepada para pendeposit. Berpandukan kepada laporan Bank Negara dan audit pada waktu itu, Mujahid bertindak pantas dan agresif demi menyelamatkan tabung haji, sebuah agensi yang dimiliki oleh umat Islam. Mengulas mengenai anugerah tersebut, Mujahid tidak mendabik dada demi mendapat pujian. Sebaliknya, beliau berkata tahniah pengerusi Lembaga Tabung Haji Tan Sri Muhammad Noor dan mantan CEO semasa pemulihan Datuk Seri Zukri dan seluruh pasukan pemulihan tabung haji kerana diiktiraf dunia dalam anugerah The Asset AAA Islamic Finance Awards 2020 dalam kategori Best Deals by Country. Tahniah Kerajaan Pakatan Harapan kerana menyokong pelan pemulihan demi menyelamatkan tabung haji demi memelihara institusi unggul umat Islam, ujarnya dalam kenyataan di Facebook beliau. Tahniah kepada pengundi-pengundi Pakatan Harapan termasuk yang bukan Islam yang membantu merealisasikan usaha untuk memulihkan institusi khusus untuk umat Islam ini. Mungkin Mujahid tidak akan dikunjungi oleh pemimpin PAS pada waktu malam untuk menghargai tindakan pantasnya menyelamatkan lembaga tabung haji atau untuk memohon maaf setelah melemparkan pelbagai tumahan yang bertali arus terhadap Mujahid dan pihak pengurusan tabung haji tanpa takut kepada dosa memfitnah. Tetapi cukuplah dengan mendapat rahmat Allah bagi semua pendeposit tabung haji sebagai ganjaran kepuasan komitmen mereka. Semoga prestasi baik tabung haji dapat diteruskan kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafar Yusuf, terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.